penceramah-penceramah menyebut yang selalu disebut iaitu laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Kalau mu nak buat gapo dia patah muka bumi ni tak ada dah. Model contoh yang paling utama ialah Rasulullah. Bila mu nak jadi pemimpin di peringkat mana sekalipun, maka kamu sandarkanlah, lihatlah, tengoklah, rojoklah, turutlah, ikutlah cara mana Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Rasulullah menjadi seorang pemimpin di rumah, jadi tok laki suami. Bagaimana Rasulullah memimpin ahli dia, bagaimana Rasulullah memimpin isteri-isteri dia. Ramai kita sorang pun belagos panada. Apa? Pasal kita tak ikut bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin sebagai seorang suami. Dalam masa yang sama kita menjadi pemimpin sebagai seorang suami tu pun tak berjaya dah. Kabar-kabar orang latih pula jadi pemimpin yang lain pula. Pergi mesyuarat PIBG, orang latih pula jadi pengerusi PIBG. Orang latih kita duduk depan sekali. Kalau orang tak latih dulu lagi kita kelip. Berapa pasal orang tak latih kita naknya jawatan kita tu sebagai pemimpin. Dalam masa yang sama bunyi saja ada mesyuarat agung, hadirlah kita. Berapa? Kerana kita nak jawatan-jawatan sebagai pemimpin dalam masyarakat. Tetapi sedarkah kita bahawasanya terlampau banyak bebanan pemimpin-pemimpin yang kita, pimpinan yang kita bawa dengan jawatan yang banyak itu menyebabkan seperti yang berlaku pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Soikat kayu pun tak urut dah. Mari pula soikat lagi, mari soikat lagi, mari soikat lagi. Akhir sekali apa akan jadi? Sebab itulah Islam menggariskan orang nak jadi pemimpin ni tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali digariskan dia kata mendasari ilmu akidah. Orang nak jadi pemimpin dia mesti mantap dari segi ilmu ketuhanan. Sebab itu Rasulullah berjuang 13 tahun memantapkan akidah. Bila akidah kita mantap, marilah gapo pun dia tidak akan tumbang. Ni kita jadi pemimpin, bila nampak saja ramai alik ni kita pun pakat turun alik tu belakang biar salah pun. Sedangkan yang sikit itu adalah yang betul. Kita pergi bubuh atas majoriti. Hari ni kita pakat semaya jemaah sini ke dak. Oh tak payahlah pasal kita kerja banyak. Kita akik tangan. Nak semaya ke dak, ramai tak akik tangan. Ramai hak akik tangan. Kita pun bila-bila, oh ramai hak akik tangan, tak payah semaya. Apa? Pasal kita tidak mantap akidah kita. Dalam masa yang sama banyak lagi benda-benda syariat yang kita tumbang sebagai seorang pemimpin kerana mendasari akidah kita itu tidak mantap. Sebab itu Rasulullah memantapkan akidah selama 13 tahun. Barulah mari syariat Allah Ta'ala. Suruh semaya, suruh berhenti minum arak, suruh berhenti gotu, suruh berhenti gani, buat gotu, buat gani. Benda semua meter je pada sahabat-sahabat. Tak ada masalah. Kalau nak kira minum arak jak tak kaledung lagi. Dalam perut tu minum arak dia. Tapi bila turun ayat mengatakan bahawasanya arak tu haram, tak ada tanya banyak. Tak ada soal banyak. Pun pecah payah selalu. Apa? Pasal Allah menyatakan bahawasanya arak tu haram, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak yawi pemimpin kita. Rakyat nak potong 30 hia ya. Berapa? Pasal nak bangunkan masjid. Petih masjid banyak dah. Pelda bui, kerajaan bui, majlis agama Islam bui. Nak potong 30. Potonglah potong. Kalau demo nak lurus telinga kan. Potonglah potong. Kawai tidak halal dunia akhirat ke demo potong 30 hia. Kawai bukan pergi masjid sangat. Walaupun ada ekor, kawai duduk luar bawah garah ya. Jangan potong binti kahwin nak bayar api, nak bayar air di masjid. Astaghfirullahalazim. Baru nak potong 30 riyal, sedangkan boleh 15,000 tak kocok air senyap. Ya. Inilah nak royak bui. Pasal kita tidak mendasari akidah. Kita tak nampak bahawasanya kita menyatukan ummah
untuk bangunkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita mati, kita tinggal sebutir kapung, kita tinggal satu felda. Akhir sekali orang akan sebut kebaikan-kebaikan yang kita buat, maka itu sebenarnya sedekah jariah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama. Dr. Hamka dia kata, kalau mu nak tahu lah mu ni jadi pemimpin ataupun jadi manusia di tempat tu, hidupmu berkat atau tidak, dirahmati atau tidak, celaka atau tidak, mu tengok. Apa dia? Dia kata waktu mu beranak mula-mula dulu, mu sorang jerit. Mu sorang jerit, orang lain pakat suka belaka. Tutup bila mu mati, mu sorang aja suka. Orang lain jerit belaka. Itulah petanda mu kalau jadi pemimpin yang orang siapa kalau lubuk hati kecil. Apa? Kerana mula-mula mu beranak dulu tu perut ibu poh beranak pun kia-kia belaka. Amba tanya dah tok bidai kapung, tok bidai bandar. Tok bidai kata tak ada lagi budak tubik daripada perut ibu bos sengih komisi. Kalau sengih komisi tak cukup tanah lari misi. Jerit belaka kecuali hak spesifik. Orang lain suka belaka, kita sorang yang jerit. Berapa orang lain suka? Boleh anak, boleh cucu, boleh adik, boleh gotu, boleh goni, boleh anak saudara. Alhamdulillah. Sukanya nak ayak wi 7 hari panggil orang cukup. Habis kambing pakat sembelih belaka. Apa? Pasal nak menggambarkan sukanya kita boleh anak baru. Orang lain suka belaka, kita sorang jerit. Tutup bila kita mati, Dr. Hamka kata, mu sorang aja yang suka, orang lain menangis belaka. Bapa, mu suka kerana Allah Taala sudah tunjuk dah syurga Allah Taala ketika kamu nyawa dihalkum. Sengih suka. Senyum aja. Kita rajin kita tengok gisi arwah dekat orang nak mati. Kita bertengok dia tu kat senyum, kita pun senyum ratek. Dia bukan senyum kita, dia senyum kerana Allah Ta'ala dah tunjuk dah syurga Allah SWT, sebab tu dia sengih suka. Orang lain semua menangis. Bapa? Allah tak ada dah tengulu kita, tak ada dah pemimpin kita hak tu, tak ada dah ketua kita hak tu. Payah nak cari po dia. Oh, mudah sangatlah dia pergi pinjam pitih tak bayar tak apa. Kita suka benarlah ke pemimpin lagu tu. Tapi Dr. Hamka kata celaka hidupmu. Mula mu beranak mu sorang jerit, orang lain suka belaka. Tutup bila mu mati, mu sorang jerit, orang lain suka belaka. Bapa kita menangis, meronta-ronta, memanggil-manggil mak ayah segala mak nikah panggil belaka dekat nak mati. Kerana Allah Ta'ala sudah tunjuk dah neraka untuk kita. Azab kubur Allah Ta'ala tunjuk dah anak-anak semua. Sebab itulah meronta-ronta. Orang lain suka belaka. Bapa? Muju kita mati. Waliyazubillahi min salik. Beroyak mati dah Syekh. Sayang kita hak belok tu. Bila? Pagi tadi. Tu pun lewat. Patut minggu lepas lagi mati. Masya Allah. Agak-agaklah kita dengar orang pagun ni. Kalau padu takdir lah kalau kita mati, agak-agak orang kampung kita kata muju ke ataupun suatu kehilangan, ataupun dalam rumah tangga kita. Agak-agak kalau kita matilah, kita mati, isteri kita merasai suatu kehilangan ataupun muju. Ada orang tak ada serupa ya dia kata. Tak boleh harap sikit labu ayahmu nak gitu. Maka tidur. Kalau tu baik mati lah. Mati sungguh. Astaghfirullahalazim. Mu duk tengok hak 2-3 tahun sejak aku kena garuk ni. 30 tahun dulu aku masuk rancangan peda, akulah ambil buah, akulah tebal bohong, akulah tabur baju, akulah gotu kabar-kabar kena 2 tahun seteruk tu. Mu kata tak pakai benda dah. Siapa hatimu. Lepas tu bila aku mati mu, orang berebut pasal ibu tunggal dalam pelda kaya. Boleh 10 hektar rumah lagi. Koh tua, koh mahal rega. Koh tua, koh mahal rega. Bapa nikah 2 malam mati. Astaghfirullahalazim.
Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT, ciri yang seterusnya yang perlu ada pada seorang pemimpin, menguasai teknik komunikasi. Bahasa modelnya dia kata begitu. Bahasa kampung kita ni, biar pandai kecek kira, biar pandai tengok masa, liuk letuk kita kecek tu. Kalau dengan budak cara lagu ni serupa lepas tadi, Ustaz Hasan ahli panel kita yang pertama bersama dengan anak-anak remaja. Saya merasa ketika dia bagi tazkirah serupa umur dia 17, 18, 19, 20. Bapa pasal dia bercerita tu macam buku cerita kanak-kanak. Tertarik sehingga dia tanya Khaldai kau demo belakang. Tapi oleh kerana pasal dia tu bahasa surat, tak berapa jejuk. Kalau kita orang Kelantan, demo Khaldai kau dok, gitu maksudnya gitu. Dia pandai tengok kalau untuk tazkirah remaja lagu ni. Tadi bersama dengan perempuan, cara lagu ni pula, cara berkomunikasi dengan orang Tino ni kita tak boleh peleceh. Kena royak comel semua, molek semua. Bila dia pakai kain tudung, kita kata Allah mokmung supo ustazah baiyah dia pakai kain tudung tugak pabeki esok pakai pula esok. Tapi kata ben kata Allah mokmung jerit dengan supo. Oh tak ada satu lah. Maknanya teknik berkomunikasi kita sebagai pemimpin, dia kena ada cara. Saya tertarik tadi dia kata kepada dia. Dia kata, wahai orang-orang yang usia emas, anggaplah kita ni juga adalah remaja pada malam ni. Bunyi gitu pakat duduk belakang berasa remaja. Belum pada tu tua-tua duduk diri. Bunyi kata anggaplah kita remaja, semetam mepeh mari padahal lenguh. Bapa dia pandai main benda lagu tu. Inilah pemimpin yang berkomunikasi. Tengok saja Rasulullah ketika dia nak pergi perang, cara dia kecek lagu mana. Bila dia bersama dengan Siti Khadijah, cara dia lagu mana. Dia bersama dengan isteri muda, orang muda, Siti Aisyah, lagu mana. Dia tak main cara supaya Siti Khadijah. Dia tahu dah orang muda ni, orang Tino pula, dia nak benar semacam. Maka dia ajak berlomba lari sehingga ke Siti Aisyah benar. Apa Siti Aisyah kata? Dia kata menggoda demo tua mana nak dia amat orang muda. Sengih suka. Asalkan dia benar. Kita dengan bini kes lagi tak benar kita berapa je. Aku ni tok lakimu, ni tok lakimu. Selagi tak benar tok lakimu nak begitu. Kamu akan ambil lepas aku nyelo kan? Nak begitu. Allah. Pasal apa? Pasal kita tok laki. Astaghfirullahaladzim. Baik. Di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan, orang yang menjadi pemimpin mesti mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi. Kalau benda kita nak jaga, kita kena alim dan kita kena tahu. Kalau kita jadi pemimpin dalam Felda, kita kena tahu mana aras yang Felda nak bawa pada 50 tahun yang kedua. Bagaimana Felda sekarang ni menjanakan pendapatan, bukan setakat dengan sawit saja, malah dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Bapa? Pasal kita nak klik royakkan anak buah kita. Kerana anak buah kita dia dengar cuping-cuping telinga aja. Oh, Felda beli pula hotel di London. Untuk popok dia tidur kita bila nak pergi. Kita boleh pergi Gua Musa pun muju asal dia nak pergi London. Dia beli hotel sana untuk popok dia tidur tu. Pemimpin yang bagus dia tahu arah misi dan visi Felda. Silap tu demo kecek lagu tu. Tak kena tu lagu tu. Dia bukan nak pergi tidur denung. Dia nego pitih tu dia buat masuk dalam TPF, Koperasi Pemadalan Felda. Hak kita boleh 10%, kita boleh 18%. Hak dia mau jujur akhir tahun dia ambil tu. Jolo dah tu hak tu gitu. Oh minta maaf lah kawan. Moga kawan dengan khabar ya. Ini pemimpin yang mesti tahu tentang organisasi. Ni nama penguruh rancangan pun. Orang tanya nama penguruh kat dia. Tahu kawan tukar sokmo kata hari tu Yusuf lah ni nama kat dia. Tak kawan. Apa nak lah kita lagi tu. Selisih dengan penguruh besar. Boleh dia tanya, Pak Cik nak gimana Pak Cik? Penguruh besar dia bubuh Pak Cik. Ia tukar saing ke dia. Kalau Ustaz Muhtar tak serayak tak menurut dia kena ada. Ada juga tak kena cel lah tu tak mari masjid, tak dengar kuliah.
Baik, dan yang akhir sekali fungsi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT, di sini digariskan bahawasanya ciri di antara pemimpin yang baik iaitu mesti fizikal yang sihat sesuai dengan tugas dia. Dah kita tahu dah kita nyakit teh apa yang dia ambil jawatan. Nak mesyuarat tak boleh huluran sokmo. Salah makan kat mesyuarat klik 3 hari baru. Dah tahu dah kita ada nyakit apa yang jadi pergi jawatan sangat. Jalan proyek kaki cesis belok nak jadi pemimpin orang. Oh, nak buah kita nak tunjuk tu abah kawan tu pemimpin kawan. Allah, apa tak ada orang lain nak apa ni. Mesti pilih yang mesti fisikalnya itu sesuai dengan kalau orang nak jadi pemimpin dalam agama. Dia pemimpin di masjid, tentulah wataknya, fisikalnya, suaranya menggambarkan dia ni adalah nampak tok lebah. Orang nak jadi jaga, jadi pemimpin jaga satu-satu tempat, mesti fisikalnya. Misalnya tahu ngejaga. Boleh pula budak tengok pun jerit, padahal dia ni jadi tengok hok jaga je. Mana ada muka lembut, muka dia sendiri pun dah orang perik. Ni kita muka sengih macam mana orang curi takut. Batu pendek pula tak cukup saya. Astaghfirullahaladzim. Sebab tu dia kata fizikal menggambarkan. Tengok kehebatan, kecek pula nada suara hebat. Oh, tengok PM kita kecek. Suaranya itu power, orang kata. Ni kalau politik tak apalah, biarlah. Kena jadi pemimpin. Mudah-mudahan sebagai akhirnya untuk pusingan ini, tuan-tuan dan puan-puan, nak tunjuk contoh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang bapa dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, tolong ajarlah anak hamba tu. Hamba tak erti nak ajar. Bapa, pagi tadinya tak apa hamba. Anak tak apa-apa. Sayyidina Umar kejut. Gede benar anakmu. Inilah ya Amirul Mukminin. Tak ada orang berani lari kecuali dia takut ke Sayyidina Umar je. Masuk ke orang, setan takut ke Sayyidina Umar. Nak masuk dalam masjid tengok Sayyidina Umar dah lari setan. Sebab itulah aku mari jumpamu ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pergi jumpa. Mana anakmu? Dia bertunjuk. Awal, mari. Aku dengar ada cerita berlaku daripada pokmu. Gede bel ni. Mu tak takut kau masuk neraka, mu diraka kau pokmu. Remaja tu anak-anak senyum ya. Bapak-bapak sidang pendengar senyum ya. Dia kata, ya Amirul Mukminin, sebelum hamba jawab soalan yang Amirul Mukminin tanya tu, hamba nak tanya ya Amirul Mukminin, gapo dia tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin dalam keluarga? Sebagai seorang bapa, pemimpin dalam keluarga, gapo dia? Sayyidina Umar kata, bila beranak bubuh nama comel. Bila dia lahir, bila dia pandai dan sebagainya, ajar dia ngaji. Lepas pada tu dalam mayasa yang sama, ajar perangai akhlak Islam. Remaja tu jawab, buana ibu-ibu dan bapa sidang pendengar sekalian. Remaja tu jawab, ya Amirul Mukminin, pok ambo tak ajar sahabuk hak tu. Tak buat sahabuk. Nama ambo dia bubuh nama kelawar. Kira ambil. Sebab itu ambo terbang atau habis kedah terbang. Masukkan dia nak ajar ambo Quran, dia sendiri pun telo tak tahulah mana. Masukkan dia nak ajar akhlak Islam, dia sendiri pun biadab ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun paling kepada pok dia tu, pok cik tu. Dia kata, wahai pak cik, rupa-rupanya sebelum anak pak cik kurang ajar pak cik terlebih dahulu kurang ajar kepada anak pak cik. Sebelum rakyat jelata biadab dengan pemimpin, pemimpin dahulu biadab dengan kita. Pemimpin biadab dulu dengan orang ramai. Pemimpin biadab dulu kerana tidak mengikut ciri-ciri yang digariskan
oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi contoh kepada kita ialah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.